Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV. Saya, Cikgu Siva, akan mengajar subjek ekonomi untuk episod kali ini. Pasaran, Unit 14, Keanjalan Penawaran. Pelajar-pelajar sekalian, dalam episod yang sebelum ini telah cikgu terangkan berkaitan dengan penawaran dan juga faktor-faktor. Dan pada kali ini, seperti biasa, sama seperti permintaan, penawaran juga melibatkan pengiraan, iaitu berkaitan dengan keanjalan. So, dalam topik kali ini, cikgu akan mengajar bagaimanakah cara-cara ataupun jenis-jenis dan juga cara pengiraan keanjalan bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan subtopik pada kali ini. Pelajar-pelajar, kalau anda sudah bersedia, mari kita lihat apakah litupan yang telah cikgu sediakan untuk episod kali ini. Sebagai pembuka tirai, keanjalan penawaran merujuk kepada melihat tindak balas pada perubahan dalam kuantiti penawaran, kesan daripada perubahan dalam harga. Pelajar-pelajar sekalian, seperti mana yang telah cikgu terangkan dalam permintaan, penawaran juga melibatkan perubahan harga mempengaruhi penawaran. Sebab itulah, dalam keanjalan bermaksud kita akan lihat bagaimanakah perubahan yang berlaku pada harga boleh memberi tindak balas pada perubahan kuantiti penawaran. Dengan kata lain, sejauh manakah keanjalan bergantung kepada sejauh mana perubahan harga yang berlaku. Itulah yang didefinisikan keanjalan penawaran. Dalam pengiraan untuk keanjalan penawaran, dua bentuk soalan ataupun dua cara yang boleh dikaitkan dengan penawaran, iaitu mencari keanjalan, kedua, mencari harga atau kuantiti penawaran. Sebagai contoh, seperti anda lihat di kaca TV anda, sekiranya harga RM100, kuantiti yang ditawar adalah RM10,000, kenaikan harga kepada RM200 menyebabkan kuantiti penawaran meningkat menjadi RM12,000. Soalannya, apakah keanjalan penawaran harga sekiranya harga meningkat dari 100 kepada 200? Pelajar-pelajar sekalian, sebagai rumusan telah cikgu tunjukkan di sini rumusan daripada soalan yang telah ditujukan tadi, di mana cikgu akan mengajar bagaimanakah untuk mencari keanjalan berdasarkan kepada harga dan kuantiti yang telah diberi. Soalan di sini adalah, apakah keanjalan apabila harga meningkat daripada 100 kepada 200? Dengan kata lain, langkah pertama pelajar-pelajar perlu ingat apakah maksud. Kemudian, kedua, anda perlu ingat formula. Di sini, peratus perubahan kuantiti dibahagi dengan peratus perubahan harga. Dengan kata lain, pelajar-pelajar, apa yang telah cikgu huraikan semasa permintaan, anda perlu ingat formula yang telah cikgu tunjukkan, di mana ini adalah singkatan yang kita akan pakai. Tak kisah untuk penawaran ataupun permintaan, formulanya adalah sama, iaitu di sini merujuk kepada SS, iaitu penawaran. Alright? Maka, seterusnya anda perlu mencari alternatif seterusnya, iaitu perubahan kuantiti baru ditolak dengan kuantiti asal dibahagi dengan kuantiti asal. Itu adalah maksud perubahan kuantiti. Manakala perubahan harga dibahagi dengan harga baru ditolak dengan harga asal dibahagi dengan harga asal. Ini adalah formula untuk mencari keanjalan. Asalnya sama seperti yang telah cikgu berikan dahulu, di mana sekiranya soalan ataupun mengkehendaki mencari keanjalan dan telah diberi 4 nilai di sini, iaitu harga baru, harga asal, kuantiti baru, kuantiti asal, maka formula ini boleh dipermudahkan. Iaitu, apa yang kita akan buat di sini adalah membawa pembawa di sini untuk naik di atas. Maka formulanya sama untuk kuantiti. Di sini kita akan mengubahkan harga, iaitu formulanya akan menjadi Q1
tolak QO dibahagi dengan QO. Maka dikali dengan pembawah dinaik atas dibahagi dengan P1 ditolak dengan PO. Sama seperti yang kita telah belajar untuk permintaan, formulanya adalah sama. Di mana kita mempermudahkan, kalau menggunakan formula ini, mudah untuk pelajar-pelajar menjawab soalan yang dikaitkan dengan 4 angka ataupun nilai yang diberi. Maka sekarang, kita lihat bagaimanakah langkah seterusnya setelah anda mengenal pasti formula dan mempermudahkan formula tersebut. Maka langkah seterusnya adalah mengadaptasikan ataupun masukkan semua nilai-nilai yang diberi ke dalam formula ini. Itu adalah langkah seterusnya. Tetapi, ingat pelajar-pelajar, jangan salah masukkan di mana anda perlu mengenal pasti dahulu yang mana harga asal, yang mana kuantiti asal sebelum anda masukkan ke dalam formula ini. Kalau anda imbas kembali, kehendak soalan adalah apabila harga meningkat daripada 100 menjadi 200. Dengan kata lain, ini adalah P1. Ini adalah PO. Ini adalah Q1 dan ini adalah QO. Itu langkah seterusnya untuk memastikan bahawa anda tidak salah masukkan formula yang diberi dengan nilai yang diberi. Kerana pemberian nilai yang salah membawa jawapan yang salah. Sekarang, mari kita mengaplikasikan nombor-nombor tersebut. Maka di sini, Q1 adalah merujuk kepada 12,000. Ditolak dengan QO 10,000 dibahagi dengan QO kembali 10,000. Kemudian dikali dengan PO merujuk kepada harga asal, iaitu 100 dibahagi dengan P1 200 ditolak dengan 100. Sebagai imbas kembali pelajar-pelajar, ingat ya, Q1 merujuk kepada kuantiti baru. QO merujuk kepada kuantiti asal. Sama, dan PO merujuk kepada harga asal, P1 merujuk kepada harga baru. Sebab itu, cikgu menggunakan nilai yang diberi dan dimasukkan ke dalam nilai ataupun formula ini. Maka ini adalah langkah yang keempat. Sekarang, masa untuk mempermudahkan ataupun menyelesaikan soalan tersebut. Maka kita akan menyelesaikan soalannya pelajar-pelajar. Di sini 12,000 ditolak dengan 10,000. Maka nilainya adalah 2,000 dibahagi dengan 10,000. Dan dikali pula dengan 100 dibahagi dengan 200 tolak 100 adalah 100. Dengan kata lain, di sini membawa nilai 1. Maka kita selesaikan nilai ini pula. Apabila 2,000 dibahagi dengan 10,000, maka nilainya adalah 0.2. Dengan kata lain, 0.2 dikali dengan 1, anda akan mendapat nilai 0.2. Itu adalah penutup ataupun cara untuk menyelesaikan soalan ini. Pelajar-pelajar sekalian, sebagai kesimpulan untuk mencari keanjalan, cikgu tunjukkan sekali lagi kesimpulannya. Langkah pertama, anda membuat rumusan dengan mengenal pasti harga asal, harga baru, kuantiti asal, kuantiti baru. Seperti biasa, dalam peperiksaan anda perlu ingat formula keanjalan, iaitu formulanya adalah sama untuk permintaan dan juga penawaran, di mana formula ini dipermudahkan dengan cara pembawah harga dinaikkan ke atas, di mana PO akan menjadi atas dan P1, PO menjadi bawah. Apabila kesemua nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam Q1, QO, PO, P1, maka anda akan mendapat nilai ini. Pastikan anda menggunakan nilai yang betul kerana sekiranya salah memasukkan nilai, anda tidak akan mendapat jawapan yang betul. Setelah itu, anda boleh menyelesaikan satu demi satu hingga anda menjawab ataupun mendapat nilai yang terakhir. Itulah kesimpulan cara mengira keanjalan yang melibatkan nilai. Mencari harga atau kuantiti. Berdasarkan kepada soalan yang diberi, sekiranya keanjalan adalah 3.
apakah kuantiti penawaran baru jika harga naik dari RM10 kepada RM12? Di mana pelajar-pelajar perlu mencari nilai X di sini. Pelajar-pelajar sekalian, untuk memberikan pemahaman yang mudah, telah cikgu alihkan nilai tersebut dalam bentuk kelok, iaitu berkaitan dengan penawaran. Harga asal adalah 10 dan penawaran adalah 1000. Di mana apakah nilai X sekiranya harga meningkat menjadi RM12? Di mana dalam soalan ini keanjalan telah diberi, iaitu 3. Seperti mana yang telah kita buat dalam soalan-soalan berkaitan dengan permintaan, untuk soalan ini juga adalah sama, di mana anda masih menggunakan formula penawaran tetapi tidak menggunakan formula yang melibatkan penukaran pembawah, di mana anda perlu mencari nilai X. Dengan kata lain, sebagai langkah pertama, kita masuk kepada formula asal, iaitu peratus perubahan kuantiti dibahagi dengan peratus perubahan harga. Maka di sini, pelajar-pelajar perlu menanyakan diri anda sama ada bahagian mana yang boleh anda mencari. Dengan kata lain, sudah pasti bahagian ini sukar dicari, iaitu anda tidak boleh mencari Q. Sebab itulah, cikgu berikan nilai ini sebagai X. Dan dibahagi dengan, sudah pasti anda boleh mencari harga kerana kedua-dua nilai telah diberi. Maka anda masih ingat, untuk mencari harga adalah P1 ditolak dengan PO, dibahagi dengan PO, dikali dengan 100. Maka anda perlu mendapat nilai 3. Maka di sini, kita gantikannya, 10 merupakan PO, 12 merupakan P1. Maka prosesnya akan bermula. X dibahagi dengan 12 ditolak dengan 10 dibahagi dengan 10 dikali dengan 100. Sama dengan 3. Kita sentiasa membawa nilai tersebut untuk memudahkan proses pengiraan. Maka kita boleh selesaikan nilai di sini, di mana apabila nilai 12 ditolak dengan 10, anda akan mendapat 2. Dibahagi dengan 10 dikali dengan 100. Maka nilainya adalah 2 dibahagi dengan 10 dikali dengan 100. Anda akan mendapat 20%. So, dengan kata lain, memudahkan pemahaman anda, X dibahagi dengan 20%, nilai keanjalan adalah 3. So, di sini kita telah selesaikan satu bahagian, iaitu peratus perubahan harga adalah 20%. Maka, kita perlu mencari peratus perubahan kuantiti untuk membolehkan anda mendapat nilai 3. Maka, sebagai memudahkan soalan, X dibahagi dengan 0.2 sama dengan 3. So, dengan kata lain, dalam konsep matematik selalunya kita akan mendarab nilai tersebut. Maka 0.2 dikali dengan 3, anda akan mendapat 0.6. Di mana ya, X di sini membawa nilai 0.6 dibahagi 0.2, anda akan mendapat jawapan 3. Selalu cikgu menasihatkan untuk memastikan jawapan ini betul, anda boleh mengira kembali adakah jawapan yang sama. Betul, cikgu dapat jawapan yang sama. Bermaksud 0.6 adalah betul. Ataupun juga dikatakan 60%. Bermaksud, apa yang kita boleh simpulkan di sini pelajar-pelajar? Perubahan yang berlaku di sini untuk kuantiti adalah 60%. Manakala perubahan yang berlaku pada harga yang telah kita cari pada awalnya adalah 20%. So, di sini kita telah selesaikan sebahagian daripada jawapannya. Walau bagaimanapun, kita belum lagi mencari nilai X. Maka di sini, apa yang pelajar-pelajar perlu tumpukan adalah sama ada nilainya perlu ditambah atau ditolak 60% tersebut.
daripada nilai asalnya. Seperti biasa, pelajar-pelajar perlu ingat kembali apa yang telah kita belajar dalam penawaran, iaitu apabila harga meningkat, kuantiti penawaran juga meningkat. So, dengan kata lain, sudah pasti kenaikan harga membawa peningkatan dalam penawaran. Bermaksud, jawapannya mestilah lebih daripada 1,000. Dengan kata lain, kita perlu menambahkan 60% daripada 1,000. So, memudahkannya, kita pecahkan lagi 1,000 dikali dengan 0.6. Anda akan dapat 600. Inilah jawapan yang perlu anda tahu, iaitu 1,000 nilai asal dicampur dengan 600. Dengan kata lain, 1,600 adalah nilai X, di mana dapat memberi jawapan di sini, iaitu nilai X. Pelajar-pelajar sekalian, sebagai rumusan untuk mencari nilai X ataupun mana-mana nilai harga ataupun kuantiti, cikgu ingin rumuskan sekali lagi. Ingat pelajar-pelajar, ini adalah kesimpulan yang telah cikgu tunjukkan. Anda tidak perlu buat dalam peperiksaan, tetapi memudahkan, pastikan anda tahu nilai-nilai PO, P1 dan juga perubahan di sini. Maka formula asal adalah peratus perubahan kuantiti dibahagi dengan peratus perubahan harga. Keanjalan telah diberi. Cikgu galakkan pelajar-pelajar letakkan nilai X sama ada diberi untuk kuantiti ataupun harga. Anda boleh gantikan nilai X ini di sini. Kalau untuk soalan ini, cikgu letakkan X kerana tidak diberi kuantiti. Kemungkinan besar untuk dalam mana-mana contoh soalan tidak diberi nilai harga. Mudah sahaja anda gantikan nilai X di sini, maka formula dinaikkan di sini. Maka untuk soalan ini, langkah seterusnya adalah caranya adalah anda mempermudahkan formula yang diberi. Kemudian, anda menggantikan nilai-nilai yang diberi ke dalam formula yang telah diberi, iaitu untuk harga. X dikekalkan kerana tidak diketahui. Maka anda akan mendapat satu huraian ataupun kesimpulan, iaitu 20% merupakan perubahan yang berlaku pada harga. Apabila nilai ini dipermudahkan lagi, X dibahagi dengan 20% ataupun dipanggil 0.2, anda akan dapat 3. Sebagai konsep matematik, kita kali di antara kedua-duanya, anda akan dapat 60%. Kemudian, anda perlu tanya apakah soalan yang anda buat. Kalau penawaran, harga meningkat, kuantiti perlulah meningkat. Di sini, nilai ini ditambah dengan nilai 600. Maka jawapannya adalah 1,600. Jenis-jenis keanjalan penawaran, iaitu anjal dan tidak anjal. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang cikgu akan terangkan bagaimana pula keanjalan yang telah anda cari, nilainya dan juga perubahan yang berlaku, apa pula dengan dikaitkan dengan jenis keanjalan. Sama seperti permintaan, untuk penawaran, terdapat dua jenis keanjalan yang kita akan belajar, iaitu anjal dan tidak anjal. Bagi memudahkan pemahaman, telah cikgu lukiskan dua jenis kelok bagi memudahkan pemahaman anda. Pelajar-pelajar sekalian, sekiranya kelok pertama ini merujuk kepada kelok jenis keanjalan anjal. Manakala, kelok kedua pula merujuk kepada jenis keanjalan tidak anjal. Pastikan cara melukis kelok anjal adalah lebih landai berbanding dengan kelok kedua, di mana lebih kepada kecurunan yang tajam kerana ia membawa maksud yang besar. Sebagai contoh, mari kita lihat kelok ini. Sekiranya nilai ini ditandakan, sudah pasti perubahan Q adalah lebih besar daripada perubahan P. Kerana itulah dipanggil peratus perubahan Q lebih besar daripada peratus perubahan P. Manakala, kalau kita lihat apa yang berlaku di sini, Q-nya lebih besar daripada P. Sebab itulah cikgu letakkan Q lebih besar daripada P.
Dengan kata lain, keanjalan di sini dipanggil ES, lebih besar daripada 1. Itu adalah contoh sekiranya soalan-soalan berkaitan dengan jenis keanjalan. Pelajar boleh lukis kelo. Anda boleh menulis simbol ini dengan memberi keanjalan serta memberikan huraian dalam bentuk ayat, iaitu peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Berbeza pula dengan kelo tidak anjal, iaitu kalau anda melihat kelo ini, perubahannya berbeza. Di mana harga membawa ruangan yang besar berbanding dengan kuantiti. Sebab itulah ES merujuk kepada elasticity of supply lebih kecil daripada 1. Apa maksud dia? Peratus perubahan kuantiti, dengan kata lain, lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Di mana harga lebih besar ruangannya daripada kuantiti. Dengan kata lain, sekiranya berlaku peningkatan harga pada sesuatu barang, selalunya membawa perubahan yang kecil sahaja untuk kuantiti. Berbeza pula barang-barang anjal dari segi penawaran, sekiranya penawar ataupun firma meningkatkan harga sebanyak 20%, tetapi kuantiti penawaran akan meningkat lebih daripada 20%. Sebab itulah anda perlu memahami konsep anjal dan tidak anjal. Dengan kata lain, untuk barang-barang yang berkaitan dengan anjal, tindak balas terhadap kuantiti untuk barang-barang anjal adalah sangat responsif. Dengan kata lain, peningkatan yang berlaku pada harga membawa perubahan yang besar pada kuantiti. Berbanding dengan barang tidak anjal, ia membawa perubahan yang kecil pada kuantiti. Sebab itulah anjal selalunya lumrahnya dikaitkan dengan barang perkilangan. Manakala tidak anjal dikaitkan dengan barang-barang ataupun dikaitkan dengan pertanian. So anda perlu memahami konsep seperti anjal, formula, cara melukis kelo, formula dan juga jenis barang yang dikaitkan dengan jenis keanjalan. Inilah yang dikaitkan dengan jenis keanjalan di antara anjal dan tidak anjal untuk penawaran. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, cikgu telah sediakan satu soalan pengiraan untuk membolehkan anda memahami soalan-soalan ataupun cara untuk mengira keanjalan. Mari kita lihat soalan tersebut. Soalan. Sekiranya harga meningkat dari RM1 kepada RM1.50 menyebabkan kuantiti penawaran meningkat 60%, maka keanjalan penawaran adalah B. Huraikan keanjalan tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, kehendak soalan pertama, anda perlu menggunakan formula yang telah cikgu ajar, membolehkan anda boleh mengadaptasikan jawapan tersebut. Mari kita lihat apakah jawapan untuk soalan A dan B. Untuk soalan A, jawapannya adalah 1.2. Bagi soalan B, seperti yang telah dihuraikan, jenis keanjalan adalah anjal, iaitu lebih daripada 1. ES lebih daripada 1. Bermaksud, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Sekiranya harga meningkat 1%, penawaran akan meningkat lebih daripada 1.2%. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan pada pengiraan dan contoh soalan yang telah cikgu tujukan, cikgu sangat berharap pelajar-pelajar memahami cara untuk pengiraan keanjalan. Sebagai kesimpulan, sudah pasti cara pengiraan adalah sama untuk permintaan dan penawaran. Tetapi yang membezakan adalah cara menghuraikannya untuk keanjalan adalah berbeza. Maka dengan itu, cikgu berakhir di sini. Sementara kita berjumpa pada episod yang akan datang. Salam ceria dan salam bahagia. Thank you.